Saya pernah tuan-tuan makan buah kurma, saya bagi ceramah. Kita buka puasa makan buah kurma. Lepas tu semayang. Lepas tu nak makan apa? Lepas semayang. Baru perut kita elok. Kan? Saya buka puasa makan buah kurma. Lepas tu pergi semayang. Balik-balik. Dia orang tinggal kaki ayam lah. Yang lain dia hantam habis. Tu problem kita ni orang Melayu. Kalau sunnah Nabi tuan-tuan tengok di Mekah. Dia orang akan bagi buah kurma. Kemudian dia bagi halawa tuan-tuan. Halawa ni dia macam ada halia sikit. Jadi kita makan, dia akan buang angin. Sebab kita perut kita ni penuh dengan makanan. Kita sepatutnya ada ruang untuk angin. Ada ruang untuk air. Jadi bila kita makan buah kurma, dia ada halwa dia. Maka dia akan buang angin. Orang Arab tuan-tuan, lepas makan buah kurma tu, dia makan halwa tu, air tu. Minum-minum nanti. Kadang-kadang tu Arab, tengok badan besar. Dia angkat. Itu suami kakak lah tu. Kakak kenal lah kan. Masa kahwin 20 tahun. Aduh, kakak gelak tu. Memang dah tahu dah tuan-tuan. Tapi tak apa. Walaupun kentutnya panjang, tetapi ku sayang tuan-tuan. Sebab esok dia mati, tuan-tuan rindu kentut dia. Tuan-tuan. Sebab tu, ni dia buang angin. Kita makan, dia akan buang angin. Kita ada ruang angin, ruang air. Kita makan buah kurma. Semahyang dulu. Lepas semahyang, nak makan apa makan. Kita semahyang, sedap. Pak Imam, umur 80, baca. Allahakumut taka. Kita duduk di belakang, perut kita elok. Sedapnya Pak. Macam Syekh Sudais. Saya sudah apa? Allah, gigi tak ada. Apa pun tak ada. Ni nampak tuan-tuan nak lena merapu, minta maaf. InsyaAllah kita berusaha mencari rezeki yang halal dari sisi Allah. Makan yang halal, insyaAllah. Kakak, apa yang ada suami bawa balik makanlah. Kalau kita rasa tak reda, ada hasad dengan kita. Buang bang, suami balik tengok-tengok ikan biasa aja. Masa sedap suami makan. Tak sedap, bagi 3. Cik Yam, Cik Noh, Cik Pah. Tahu tak? Cik Yam buang dekat ayam. Cik Noh buang dekat tanah. Cik Pah tahu dalam tong sampah. Jangan komplain. Ini kita komplain. Reda. Masak aja. InsyaAllah makan, bersyukurlah. Alhamdulillah. Orang Islam, Alhamdulillah. Tapi orang apa nama? Makan-makan, dia kata tabiat tak bagus. Orang putih bila makan kentut, it's good for you. Tu beza tuan-tuan. Orang putih beza dengan kita. Tu attitude dia, perangai dia. Sebab tu kita kena budaya Islam. Makan yang halal. Bila alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Allah bagi rezeki. Ini excuse me pula. Alhamdulillah, tuan-tuan. Alhamdulillah. Sebab bersyukur dengan rezeki Tuhan bagi. Yang kelima. Di antara rawatannya, bersikap baik sangka terhadap orang lain dalam setiap tindakan atau urusan. Tuan-tuan tengok, dia beli kereta baru. Sikap baik dengan dia. Alhamdulillah, dia beli kereta. Dia ni kerja sungguh. Sikap baik. Positive thinking. Tuan-tuan, tengok dia pakai baju cantik. Alhamdulillah, cantik dia. Bang, kakak, jangan kira cantik. Kira apa? Bersih. Ni, tuan-tuan pakai ni. Kan? Kira bersih. Bersih macam mana? Boleh semayang. Ni kakak ni, jangan kira baju tu mahal. Kira bersih dan tutup aurat. Ada orang baju mahal sampai 4,000. Tapi tak tutup aurat, tak dapat pahala. Kakak pakai simple je. Saya tengok tudung makcik lebih kurang dalam. Paling mahal pun RM36. Betul tak? Mahal lagi. Tudung kakak macam ni, ini Farida ni. Katalah RM40. Sekarang nak beli tudung tuan-tuan kena tunjuk. Ni, kena tunjuk ni apa pendapatan tu. Nak beli tudung. Kena bagi cagaran tuan-tuan sampai macam tu tuan-tuan. Tudung punya tapi tudung tu dekat sini aja. Jangan kira mahal. Yang penting suci dan tutup aurat. Yang tu dapat pahala bang. Kakak. Lagi apa dia? Yang keenam. Yang keenam tak? Tuan-tuan tak tulis lah. Sebutlah. Yang ke-8.
Tengok apa pun tak bawa. Nak bawa apa? Spender pun tak pakai. Tengok kakak nak makcik tengok. Tulis tu. Makcik yang berapa makcik? 12. Belum sampai lagi. Baru yang ke-6. Masya-Allah. Yang ke-6. Yang ke-6. Sentiasa mengerat silaturahim dan saling tolong-menolong di antara satu sama lain dalam perkara kebajikan. Bang, kakak, nak buang sifat hasad dengki. Di antaranya apa? Siapa ada rumah tangga. Rumahnya kadang-kadang tak ada tangga. Rumahnya teres, kan? Tetapi dia ada toilet. Dengki selalulah cuci toilet. Kakak suruh suami, bang, toilet kita ni, kita minggu depan nak raya, bang cuci bang. Kalau ada suami yang sanggup pergi cuci, dia seorang hebat. Sanggup tak? Ada di kalangan suami tak sanggup, bang, buang sifat ego, hasad dengki ni. Macam mana? Ada toilet, kita cuci. Cuci tuan-tuan. Ni orang lelaki kalau boleh tuan-tuan, dia cuci, hebat kita. Kita boleh buang sifat nak rasa hebat apa. Aku ni boleh cuci. Aku ni hanyalah seperti najis ya. Tuan-tuan tengok, kita najis tak? Najis, kita tong najis. Mata, tahi mata. Hidung, tahi hidung. Telinga, tahi telinga. Gigi tak gosok, tahi gigi. Apa lagi? Peluh, daki, kuku, tahi kuku. Rambut, lama tak shampoo, kalau mumur. Perut, tahi. Apa lagi? Pusat, tahi pusat. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Tahi. Semua tong tahi termasuk dengan saya. Tong tahi aja tuan-tuan. Akhirnya kita nak rasa sombong. Sombong apa? Tuan-tuan, macam mana nak rasakan tong tahi itu? Duduk dalam tandas, cuba ambil, cuci. Ya Allah, aku ni pengarah ni. Pengarah apa? Dalam jamban aja kena bully dengan isteri. Kalau ada macam tu, hebat kita bang. Try buat bang. Ni raya minggu depan, tandas tak cuci lagi. Try, ambil penyapu. Saya kaunselor bang. Abang nak ubah isteri, ubah kita. Kita kadang-kadang tidur. Kalau isteri pergi kerja, kita balik-balik, kadang-kadang isteri tidur juga. Isteri tidur, suami balik, duduk tidur lagi. Bang, kakak jangan buat macam ni. Saya psikologi, kaunselor. Saya duduk tidur. Tengok-tengok isteri saya balik. Saya pun bangun. Ambil tu, penyapu. Bang, tak payahlah bang. Tu kerja saya bang. Tak apa. Asalnya aku baru tidur. Itu nama psikologi bang. Cuba bayang, isteri pergi kerja, kita tidur. Dia balik duk tidur lagi. Dia kata apa? Tak ada kerja lain. Kira membuta aja. Balik membuta. Membuta ya aku balik. Dia kata. Bang, itu psikologi bang. Kakak tengah tidur, suami balik, jangan tidur. Bangunlah, buatlah apa pun. Suami tengok, dah daripada tadi duk buat kerja, dia akan rasa sayang. Sudahlah, nanti abang buat. Ada tak macam tu? Ni kita dah tidur. Kan? Duk masak, tengok suami pun tidak. Kadang-kadang suami balik, Assalamualaikum. Bang, balik dah kah? Tuan-tuan, ubah perangai kita akan ubah suami isteri kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita kena buang sifat ini. Sifat apa? Kita kena ada sifat ni. Sentiasa menjaga perbuatan dan percakapan menyinggung menolong di antara satu sama lain. Tolong isteri kita. Sebab itu kalau suami yang boleh tolong itu di antara A. Saya nak tanya kakak-kakak, ada tak suami yang bantu kita di dapur? Ada tak? Tapi jangan kata ada suami dia tak boleh tuan-tuan. Memang dia tak boleh untuk memasak. Tuan-tuan, kakak-kakak, jangan kecil hati. Sebab kita tak dilatih macam tu. Saya ada 6 orang keluarga. Keluarga ayah saya semua lelaki. Mak saya lahir yang pertama lelaki, yang kedua lelaki, yang ketiga lelaki, yang keempat saya. Jadi mak saya buat macam mana? Yang lelaki sulung tu dia train basuh baju. Basuh baju ya, baju dia basuh. Yang kedua sapu sampah. Yang ketiga buat apa tuan-tuan? Dia akan bukan sapu sampah, dia akan kutip semua pinggan-pinggan, dia akan basuh. Saya, mak saya train memasak. Khairi, dia bersalin anak yang kelima. Buat air, akulah teng
Airi, mak lapar mi goreng. Saya masa tu umur 12 tahun. Mi goreng, tuan-tuan. Nak buat apa? Mak nak buat apa? Taruh kicap. Dia duduk tidur bersalin. Hitam. Mak dah bubur dah. Kau ambil sudu rasa. Mak dah masin, mak. Memang kicap masin. Bubur gula. Banyak mana, mak? Secukup rasa. Tuan-tuan bayang secukup rasa. Macam mana kita nak tahu? Cukup rasa. Ambil. Cukup. Secukup rasa. Umur 12 kena train. Alhamdulillah buat mi goreng. Basuk goreng. Mak ni toge. Nak bubuh masa mana? Kau bubuh awal boleh, kemudian boleh. Kita pun goreng-goreng, tutup api. Bubuh kemudian. Api tutup, bubuh toge. Makan. Rupanya dia train sampai sekarang, tuan-tuan. Masak kawah, saya boleh masak. Isteri masak, kita boleh tolong sebab ditrain. Abang saya yang sulung, dia tak masuk dapur. Tapi baju rumah dia, dia basuh semua. Isteri dia tak payah. Bukan saja dia basuh, isteri dia nak pergi kerja, dia setrika baju untuk isteri dia. Abang boleh, bang? Boleh setrika? Baju sendiri. Abang saya ni memang ditrain. Dia setrika. Isteri dia setrika, dia ambil setrika pula. Aku kalau isteri ku setrika, aku tak puas hati. Bukan satu saiz, 8 saiz. Dia kata, dia setrika ni, nampak ni. Kira kalau dia pergi kerja, tuan-tuan, kalau nyamuk hinggap, patah kaki. Saiz dia tu terpacak. Ini abang saya yang kedua, dia sapu sampah. Sampai sekarang, tuan-tuan, rumah dia, ya Allah, dia sapu ni. Pagi-pagi di train. Sekarang pergi rumah mak, dia akan cari penyapu lah. Sampai kami kata, Abang Najib, sampai sekarang, aku di train macam ni, dia kata, mak. Sebab lelaki semua. Kalau tak train, mak problem, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu lelaki. Kita suami dapat, dia boleh apa? Masak nasi. Alhamdulillah. Itu di antara ni Tuhan bagi. Ada di suami dia basuh baju kan. Dia ambil bubur. Lepas tu dia guna isteri Jepun. Isteri Jepun nasional. Isteri Korea Samsung. Bubur aja. Tapi dia tak buat apa. Dia bubur, dia biar. Ada suami dia boleh ambil sidai baju, bang. Bila sidai baju dia buang, angkut ego dia. Itu alhamdulillah di antara bonus kita. Ada suami baju pun tidak, masak pun tidak, duduk atas kursi je. Air satu, dia tak tahu kita balik kerja sekali. Dia bawa suruh ambil air. Tak apa, ambillah bagi. Suami macam tu nak buat macam mana? Tapi macam mana nak ubah, bang? Kita kena ubah diri kita. InsyaAllah, tuan-tuan, kita boleh ubah isteri. Macam mana? Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan, tunggu selepas ini. Okey, yang ketujuh. Betul ke makcik yang tujuh? Makcik 13 dah. Hentamlah. 13. Yang ketujuh. Mengamalkan sikap kasih sayang, hormat, menghormati sesama manusia. Saya nak cerita, tuan-tuan. Saya cerita tadi dekat pelajar. Kalau tuan-tuan pergi di Jepun, saya duduk 2 tahun di Jepun. Tuan-tuan, mereka budak-budak yang belum baligh, maksud dia sekolah tadika, mereka akan bawa pelajar-pelajar ini pergi dekat supermarket. Pelajar-pelajar yang tadika ni, anak Jepun ni, dia akan beratur tepi pintu supermarket. Jadi bila orang lalu yang dewasa, dia akan datang. Budak-budak ni, Ohayo gozaimasu. Semua pakat tunduk, hormat orang tua. Itu sistem pendidikan Jepun. Jepun, budak-budak dibawa pergi naik eskalator. Bila naik, budak-budak ini disuruh naik, duduk di tepi. Duduk di tepi lah. Jadi siapa nak potong, sila potong. Di train, kita ada train tak? Kita kalau naik eskalator, duduk di mana? Bukan di tepi, bukan di kanan, di kiri, di tengah. Jangan potong, ini eskalator aku punya. Bezanya, tuan-tuan. Ni budak-budak Jepun ni, bila nak naik ni train, disuruh beratur. Di train lah. Bila masuk train, jangan bercakap kecuali dua. Baca buku ataupun tengok handset. Dilarang membuka handset dalam bentuk bunyian. Silent please. Tengok di train. Mereka masuk ya semua senyap. Kalau tuan-tuan pergi Jepun, naik train, ada orang sembang banyak.
Itu orang Malaysia lah tu. Masuk pompa-pompa tu Cina Malaysia. Pompa-pompa cakap Melayu Malaysia tuan-tuan. Mereka memang tengok Allahu Akbar. Masuk tandas, mereka akan tengok. Kalau tak flash, mereka flash. Diajar. Kita macam mana? Tak ada. Suami kita masuk tandas, flash pun tidak. Kita tengok, bang! Tolong kira pula. 2, 3, 4 ketul bang. Sebab tak ditrain tuan-tuan. Mereka ditrain macam ni. Mereka bukan Islam, tapi akhlak Islam. Allahu Akbar tuan-tuan. Duduk dalam ni, semua senyap. Tuan-tuan pergi Jepun, duduk semua senyap. Saya masuk tuan-tuan, bawa baby. Adik saya ni, saya dukung. Masuk, semua bangun. Semua bangun. Suruh duduk. Tuan-tuan bayang tengok. Tuan-tuan masuk ni, LRT. Tuan-tuan bawa baby. Semua yang duduk, semua tidur. Buat tak tahu ya. Ni semua bangun. Yang tua suruh duduk. Punya akhlak Islam. Sebab ditrain. Kita ni tuan-tuan, Allah tak hormat orang tua-tua. Ni abang-abang kita kan, adik-adik yang muda-muda ni. Ada orang tua ingat. Ada di kalangan kita ni yang umur 70. Ada tak makcik umur 60? Ada tak? Ada tak umur 60? Kakak umur berapa? Nah? Dapat? 56. Kakak? 60. Kakak umur 60. Cuba bayang ni adik-adik. Umur 60. Kakak berzikir ketika umur 20. Satu hari 10 sudah. Satu hari 10. Sebulan 300. Setahun 3,360. 10 tahun berapa? Hampir 40,000. 10 tahun. Cuba bayang. Umur 20, 30, 40, 50, 60. 40 tahun. 40, 4 kali 4, 160,000 zikirnya. Kalau sehari 10, 160 berzikir. Nabi kata siapa yang berzikir 100,000, jamin dia syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kakak 160, kakak jamin dah syurga Allah. Kita yang muda belum tentu bang. Sebab tu hormatlah mereka. Mereka ahli syurga. Kita belum tentu. Kalau zikir lah. Kalau tak zikir, kakak dulu. Ingat. Sebab tu bersyukur ada orang tua. Jangan duk kata aku tua. Tua ni tuan-tuan, Allah bagi kita umur. Tapi kalau umur ingat Allah, itu keberkatannya. Kita yang muda, alhamdulillah kita tengok ada orang tua, itu 10 aja. Cuba bayang kalau setiap hari sampai ratus ribu, dia jamin syurga Allah. Kita belum tentu syukri. Betul tak? Kita belum tentu. Tapi anak muda ni nak bagi semangat. Bersyukurlah ada mak dan ayah kita. Ni saya nak bagi tahu ni tuan-tuan. Kita nak habis dah. Tuan-tuan semua duduk di sini kah? Dah. Ada berasal daripada Pulau Pinang. Mak ayah masih ada. Kakak, bang, balik bang. Kalau tak boleh balik, telefon. Assalamualaikum mak. Raya ni tak boleh balik mak. Mak, saya sang mak. Bang, gunakan mak ayah untuk masuk syurga Allah. Sebab kita amalan belum tentu masuk syurga. Puasa belum tentu. Semayang belum tentu. Buat baik mak ayah, jamin syurga. Sebab tu siapa yang ada mak ayah sekarang, bersyukurlah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab redha Allah, redha walidain. Wa sakhatallah, sakhatal walidain. Redha mak ayah, redha Allah, redha mak ayah tuan-tuan. Mak ayah macam kita dah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah bila itu macam mana kita nak buat penyakit-penyakit ni, ini rawatannya. Kemudian penyakit yang kedua, penyakit rohani, iaitu al-mustakbir, yang sombong. Sebelum masuk sombong, Nabi kata hasad dengki ini boleh dalam dua perkara. Boleh dekat hasad. Apa dia? La hasada illa fisnain. Hasad ini tak boleh kecuali dua. Rajulun atahu Allah malan fasallatahu ala halakatihi fi haqqi, wa rajulun atahu ilman fahuwa ya'malu bihi wa yu'allimuhu an-nas. Rawahul Bukhari wal Muslim, Ibnu Umar. Dia kata hasad ini tak boleh kecuali dua. Pertama apa? Iaitu seorang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia gunakan untuk jalan Allah, kita boleh hasad dekat dia. Siapa yang ada harta, dia selalu derma. Orang macam ni, kita kena hasad. Pakcik tu dia ada harta, dia banyak wakaf.
kita kena dengki kat dia. Yang ni boleh. Yang kedua, orang yang diberi ilmu, dia beramal dengan ilmu dan dia ajar kepada manusia, kita kena dengki dia. Ada orang dia ada ilmu, dia beramal, kemudian dia ajar pula, kita kena dengki. Loh, pak cik tu dia ada ilmu, dia amal, dia ajar. Al ilmu bila amalin kasajar bila samar. Ilmu tak beramal seperti mana pokok ada buah. Ni kakak-kakak bang duk mengaji ni tuan-tuan, amal lah. Amal macam mana? Kalau boleh sedikit, buat sedikit. Boleh banyak, buat yang kita mampu, mastatak tu. Boleh dua ini. Okey, sekarang kita masuk kepada sombong. Boleh ya? Boleh ya? Ataupun tak boleh dah? Saya tak boleh ya tuan-tuan, tak larat dah ni. Kering dah bongkong. Yang kedua sombong. Di antara punca-puncanya, orang yang sombong itu, pertama, dia merendahkan darjat orang lain. Kita ada tak selalu rendahkan darjat orang lain? Hang ni bodoh, hang ni tak boleh harap. Kalau ada macam tu, ada sombong lah. Tulis ya. Ada tak? Kadang-kadang kita jadi pengetua. Bos, anak ni apa nama, nak murid kita. Jangan tuan-tuan. Hang ni aku tahu lah, memang bodoh. Jangan bang. Mungkin anak kita bodoh pelajaran, tapi dia bisnes. Ya. Saya jumpa kawan saya tuan-tuan, dia nama Hasan Catering. Mengaji dengan saya tak pandai. Kelas darjah 6, dia duduk belakang sekali. Mengaji, masa tu ambil penilaian darjah 5. Orang dapat 5A, dia 5EA. E semua. Tapi tuan-tuan, Tuhan buka mindanya. Dia buat catering. Sekarang jutawan. Jutawan tuan-tuan, Hasan Catering di Pulau Pinang. Jutawan. Mengaji penilaian darjah 5, 5E. PMR pun tak ada. Tapi jutawan. Kita jangan rendah. Pengetua guru besar ni kata kat dia, Hasan hang ni, dia orang panggil Hasan Curut. Sebab dia tu memang kurus. Macam curut. Hasan engkau ni tak boleh buat apa. Sekarang guru besar tu tuan-tuan, hormat kepada dia. Jutawan. Kita jangan lekeh orang. Rezeki bukan tangan manusia, tangan Allah. Tuan-tuan kena ingat yang duduk di ada ni. Anak-anak kita tu nampak yang main tu. Nampak yang main. Mana tahu yang pakai tudung tu esok isteri Perdana Menteri. Tu nampak. Yang tu ganti Syarizat Jalil. Menteri menjaga lembu. Menjaga wanita, orang jaga wanita, dia jaga lembu pula. Ni, kita tak tahu. Rezeki bukan kita punya, Allah. Tengok yang belakang tu, nampak? Itu ketua pembangkang. Nampak muka macam mak sabu, nampak? Kita tak tahu, rezeki Allah punya. Kan? Ni kakak-kakak yang ada di sini. Tengok-tengok, ustaz saya janda ustaz. Saya tak boleh buat apa. Tiba-tiba kahwin, Allah angkat kita dengan orang kaya. Rezeki Allah punya bang. Allah, kita tak yakin. Sebab tu bila tak yakin, kita duk rasa, apa hari ni susah. Bang, susah bukan kita buat. Allah bagi untuk uji kita. Ingat dan Nabi kata, di antara ahli syurga banyak mustad'afin. Orang yang miskin. Tapi miskin ingat Allah. Ada orang miskin, dahlah miskin, semayang pun tidak, ingat Allah pun tidak. Ini yang paling teruk ni. Kita jangan miskin sangat, jangan kaya sangat, sederhana sudah. Boleh makan, alhamdulillah. Tapi kalau boleh kaya, alhamdulillah boleh bantu orang. Kalau sederhana pun jadi. Orang ada kereta, kita ada kereta. Orang ada rumah, kita ada rumah. Orang ada isteri, kita ada isteri, satu aja. Orang ada anak, kita ada anak 6. Alhamdulillah. Orang ada mak ayah, kita ada mak ayah. Orang ada bapak mentua, kita tak ada bapak mentua. Dah mati ya tuan-tuan. Kalau nak, nikah lain lah tuan-tuan. Bapak mentua baru. Tapi aku tak berani tuan-tuan. Sebab isteri saya menggerunkan. Jangan tuan-tuan. Saya cerita dah tuan-tuan. Jangan takut-takut tuan-tuan. Bukan takut, memang takut tuan-tuan. Nampak ustaz macam ni, takut bini. Bukan takut bini. Bini saya tak takut kat saya. Saya ceramah tuan-tuan, balik dia ceramah kat saya balik tuan-tuan. Tapi kalau dia tak ceramah tak sedap tuan-tuan. Sebab dah kahwin 26 tahun dah. Bila balik-balik dia tak ceramah. Saya kejutkan dia. Yang tolong ceramah. Bukan ceramah, dia beletir. Saya bila dengar tu, terus lena. Dia beletir, saya lena lah. Dia beletir, saya lena lah. Saya lena, dia pun beletir lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, yang kedua apa? Di antaranya suka memuji diri sendiri dan bangga dengan kemuliaan. Kalau ada macam ni, astagfirullah. Kalau ada dekat saya pun, astagfirullahalazim. Tapi kalau kita nak cerita untuk kebaikan orang, tak ada salah. Contohnya apa? Contoh, tuan-tuan ada anak. Anak tuan-tuan hafal Quran. Tuan-tuan cerita. Tapi jangan bangga.
Anak saya hafal Quran. Alhamdulillah, akhlak baik. Tu tak. Anak saya doktor. Sebulan bagi 10,000 kat saya. Hebat orang tak? Anak hang apa? Anak aku tak ada apa. Aku nak biasa. Tengok anak aku doktor. Bang, doktor pernah budak. Dia jadi doktor perubatan di Sandakan, Sabah. Saya naik flight, duduk sebelah saya. Ni anak murid saya ni. Dia baca News Straits Times 2 jam atas flight, tegur saya pun tidak. Saya tengok, saya kenal anak murid, saya kenal bang, kakak. Dia buat tak tahu ya. Saya turun kapal terbang, mak dia nak sambut dia. Mak dia, ayah dia menjadi anak murid saya di masjid. Dia tengok-tengok, ustaz, balik mana? Saya kata balik Sandakan. Anak saya pun balik Sandakan juga. Siapa dia? Dia doktor, anak murid ustaz nak. Saya kata, yang mana satu? Tengok-tengok budak yang sebelah saya. Tu? Saya kata, makcik, abang, anak makcik, anak murid saya, dia doktor, tetapi bukan seorang manusia. Makcik tu, kenapa ustaz? Saya mengajar dia. Dia mengaji dengan saya. Dia duduk sebelah saya 2 jam. Dia tegur saya pun tidak. Dia doktor tapi bukan manusia, saya kata. Pakcik dia pegang tangan. Ustaz, saya jadikan anak saya doktor tapi bukan manusia, ustaz. Ustaz, maafkan saya, ustaz. Ni, bapa minta maaf. Saya kata, pakcik, tak apalah. Dia tak ingat seorang cikgu mengajar dia. Tetapi insya-Allah satu hari dia akan ingat. Sampai tu mak dia ni, apa duduk sebelah ustaz, tegur ustaz pun tidak. Mak dia marah, mak dia bagi lecture pula. Tong. Dia pun pegang tangan saya, minta maaf ustaz. Saya kata tak apa, tak tegur pun tak apa. Tapi tegur lagi bagus. Seronok saya seorang guru. Tuan-tuan ingat, saya seorang guru. Mak saya pernah tuan-tuan, ni, kena ni. Dalam usus dia ada ketumbuhan tumor. Dia mengelupur ni, sakit. Saya kata, mak, kenapa sakit mak? Kenapa sakit? Dia kata, tak tahulah, perut aku ni bila aku letak batu tungku, dia lari. Angin. Saya pun bawa, tuan-tuan, mak saya meronta sakit. Saya bawa daripada Tasik Gelugor sampai Sungai Petani. Ambil masa selalu 45 minit. Saya bawa 6 minit ya. 200 km per hour. Shung. Sebab apa? Mak sakit. Shung. Sampai. Berhenti. Terus doktor bawa masuk dalam bilik rawatan. Doktor pakai tu apa, ultrasound. Dia cek. Doktor ni nama Nung Sari. Doktor Nung Sari, orang Kelantan, tuan-tuan. Dia panggil saya, cik, dalam perut mak encik ada ketumbuhan 2 aja, sama ada kanser atau tumor. Kalau kanser, tak ada harapan sebab dia tumbuh nak pecah dah. Saya kata, ya Allah, saya bukan doktor pakar. Kita kena panggil doktor pakar daripada luar. Saya kata, tak apa doktor, but you have to pay double payment, 2 kali bayar. Saya kata, never mind, everything to my mother I will accept. Panggil doktor. Doktor tu datang bangsa Cina. Dia pakai tu name tag Lim. Mr. Lim. Mr. Lim ni pakar, tuan-tuan. Kalau doktor biasa, Mr. ni memang pakar. Sampai pakai baju biasa aja. Saya tengok mak saya, tuan-tuan, dimasukkan views tak sedar. Saya menangis, tuan-tuan. Menangis ni. Abang saya semua menangis. Doktor tu panggil kami masuk. Kami menangis, air mata penuh di pipi. Doktor Lim kata apa? Cik, jangan toyak. Jangan toyak tu jangan menangis. Cik, Tuhan Allah ada. Doa sama dia. Tuhan Allah ada. Doa sama dia. Dalam hati, aku ustaz lupa. Ya Allah, abang saya semua agak tangan. Ampun dosa kami ya Allah. Selamatkan mak kami ya Allah. Dia kata, bagus. Saya doktor, boleh tengok aja. Tapi nak selamat mak encik, Tuhan Allah. Nampak? Dia boleh sebut Tuhan Allah. Kita tak bagi sebut. Kalau tak boleh sebut macam mana? Takkan dia nak kata, encik doa sama Tuhan Topekong. Mampu ya? Tuhan Allah.
Saya kata, ya Allah, doktor ini walaupun Cina tapi hebat ya. Dia sebut Tuhan Allah, suruh doa, dia tolong aja tengok. Dalam hati saya, hebat doktor ini. Tentu orang yang melahirkan dia juga seorang yang hebat. Agak-agak tuan-tuan, siapakah yang melahirkan seorang doktor ini? Siapa? Siapa adik? Mak kamu keluarkan kamu terus jadi doktor. Mak kamu ajar fizik, kimia, bio, doktor. Kamu nak jadi peguam, mak kamu ajar lukisan kejuruteraan, kan? Semua ni jadi peguam. Kamu nak jadi ustaz, mak kamu ajar juga, kan? Bahasa Arab, nahwu, saraf, ustaz. Siapakah yang melahirkan doktor, engineer, lawyer dan sebagainya ni? Siapa? Guru. Guru, bang. Yang melahirkan seorang doktor, engineer ialah guru. Guru, bang. Kita ni ada guru, hormat pun tidak. Yang mengajar kita sekolah rendah, yang tak faham Al-Quran. Ustaz ini aja. Tak. Kita jumpa ustaz, tegur pun tidak. Guru yang ajar alif 1 campur 1 2, kita jumpa dia, tak hormat kita. Sebab kita apa? Aku doktor. Kamu guru sekolah. Guru inilah ajar kita kenal 1 2 3. Bang, hormat bang. Orang yang lebih tua daripada kita. Mereka inilah yang melahirkan seorang doktor. Seorang engineer. Ni adik, siapa yang melahirkan kamu seorang doktor? Cikgu, betul tak? Hormat cikgu ini. Sebab tu tuan-tuan, nak buang sifat sombong ini. Kalau rasa kita ada bangga diri, astagfirullah, bangga apa? Mati habis lah tuan-tuan. Tak ada milik kita bang. Masuk-masuk tinggal segala-galanya. Saya bawa kereta tinggal bang. Rumah saya tinggal. Makcik tinggalkan suami, tinggalkan anak. Abang tinggalkan isteri. Tapi tinggalkan mereka ini bila ingat kita dia doa. Itulah milik kita. Yang ketiga, suka kepada, bukan saja merendahkan diri orang lain, kadang mengutuknya juga. Dan yang keempat, suka untuk membazirkan harta benda kita. Kita bazirkan harta benda kita, kadang-kadang kemewahan, tuan-tuan, banyak membazir. Contohnya tuan-tuan, kita ada RM10. Mana RM10? RM10 ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa milik kita kan? Tapi tuan-tuan pergi pasar malam, bazar Ramadan. Tuan-tuan tengok-tengok, Seri muka 2. RM2 habis, tinggal 8. Ni RM10 ni tuan-tuan. Cucur badak 2, habis pula. Mi kuah 2, mi bandung pula, habis RM10. Tuan-tuan beli pula air. Katalah ada lagi, beli air warna hijau 1, warna biru 1, warna merah, macam traffic light. Tak. Tunggu azan. RM10 ni tuan-tuan beli ni. Tuan-tuan ingat milik kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ambil air hijau. Tuan-tuan minum segelas. Tiba-tiba tersandar. Muka tak berseri dah. Cucur badak, nampak badak. Mi kuah, tak nampak kuah dah. Tengok tak lalu dah. Semua itu dibuang RM10 yang kita beli tadi. Tapi RM10 ni, tuan-tuan masuk dalam tabung masjid, inilah milik kita berkekalan. Tapi orang tak nampak bang. Allahu Akbar. Sebab apa tuan-tuan? Kita membazirkan harta kita. Beli semua. Jangan beli banyak bang, makan sikit-sikit sudah. Sebab apa? Sebab yang sikit itu kita makan, itulah keberkatan kita. Nak sebut, nak cerita tak reti. Kena amal dia tahulah. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan buka puasa dengan buah kurma, tuan-tuan sembahyang dulu, kemudian tuan-tuan nak makan apa, makanlah. Itu sunnah Nabi. Tapi kita kadang-kadang tak buat. Saya pernah tuan-tuan ceramah satu taman. Dia ceramah-ceramah, ada seorang pakcik. Dia dengar-dengar ceramah saya cerita kan. Dia petang tu dia pergi cari buah kurma. Lepas tu dia beli dengan ikan terubuk, ayam panggang, semua dah siap. Baliklah, dia kata nak ikut sunnah Nabi. Ustaz Allah tadi kata, kita makan buah kurma, lepas makan buah kurma semayang dulu. Lepas semayang, kita makanlah apa yang ada. Dia bagi tahu isteri dia, hari ni 27 Ramadan, jangan masak. Kita ikut sunnah Nabi, makan buah kurma, lepas tu kita semayang. Aku jadi imam. Jadi dia pun letaklah ikan terubuk bakar, ayam panggang, nasi berani siap. Lepas tu buah kurma. Lepas tu dia letak tikar sejadah. Sebab lepas makan buah kurma, semayang dulu. Jadi, okey, mari semua, duduk. Kita nak buka puasa ni, dah nak masuk waktu. Dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak dia,
ambil ayam panggang. Dia tampar. Ustaz kata apa? Sunnah Nabi makan buah kurma. Dia kata, ayah 27 Ramadan takkan nak ikut sunnah Nabi? Lama dah. Tak kira, sunnah. Kawan pun makan juga. Tapi dia protes. Lepas makan, anak dia nak ambil ayam. Dia tampar. Ustaz kata apa? Lepas makan buah kurma, kita semayang dulu. Nampak tak aku ni? Dah bubuh tikar sejadah. Aku jadi imam. Dah ambil wuduk? Belum. Pergi ambil wuduk. Milah? Belum. Pergi. Dia pun tunggu. Dia orang duk ambil wuduk. Cepatlah! Mat datang. Mat, lelaki sebelah kanan. Milah. Milah perempuan sebelah kiri. Pondan tengah. Saja nampak tuan-tuan nak lena. Okey, dia pun usalli fardal maghribi salasa rakaatin imam. Allahu akbar. Biasalah kakak sembahyang orang Melayu ni beza dengan Arab. Orang Melayu kalau nak khusyuk dia pejam mata. Betul tak? Orang Arab dia tak pejam, dia akan tengok. Tuan-tuan nak khusyuk jangan pejam mata, dia akan nampak yang lain. Kalau Allah pejam, dandan nampak. Tadi aku makan kuih buah hulu 2 biji, ada 3 biji lagi ni. Dia nampak betul tak? Jangan pejam, tengok. Dia nak khusyuk pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nafas tak ada. Dia pun buka mata, tarik nafas tu. Tarik, dia tengok, kucing duduk depan ikan terobok dah. Allah, dia kata. Yang dia makan pun belum lagi. Last kali dia buat macam mana? Iyyaka na'budu. Kucing tu duduk dengar selalu, kucing angkat kepala. Tak takut. Dia macam mana nak halau ni, dia penderah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kucing buat tak tahu. Dia macam mana nak halau? Dia teringat Al-Qari'ah. Dia pun Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsuth. Wa taku dia kuat. Wa takunul jibalu kal-lahnil manfush. Kucing tu dengar lari berselerak. Dia kata selamat ikan terobok aku. Nampak tuan-tuan nak lena merapu sama-sama. Nampak lena tuan-tuan. Okey, kita terus. Yang ke berapa? Makcik yang berapa makcik? Makcik tak catat. Hantamlah yang ke-20. Menjauhi pergaulan dengan orang yang tidak setaraf kedudukannya. Kita tak mau orang datang-datang duduk dengan kita ni. Kita tengok siapa. Kalau ada macam tu, ya, itu namanya sombong. Kalau kita duduk aja tak kisah. Kadang-kadang makan kenduri tuan-tuan, duduk, kita tengok orang tengok. Ini macam tak kenal lah, tak ni siapa ni. Ada macam tu sombong. Buang ni. Kalau ada, ya, insya-Allah kita buat. Yang ke-6, memaling muka apabila bercakap dengan orang lain. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'ha ka'anna fi uzunihi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Apabila orang itu walla dibaca ayat Allah, berpaling. Sebab apa? Sombong. Mustakbiran, sombong. Ka'an lam yasma', tak nak dengar. Ka'anna fi uzunihi waqra, kerana telinga tersumbat, bukan tersumbat, sombong. Orang macam ni kena bagi tahu dia tentang azab yang pedih. Tuan-tuan, kalau ada astaghfirullahalazim, buanglah tuan-tuan, nak sombong apa kan, kita sama aja. Yang penting ahsanit taqwim, kan disebut apa dalam Quran tu, Allahumma salli ala Muhammad tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebaik-baik amalan lah. Tuan-tuan tengok saya, belum tentu syurga. Kalau saya belum tuan tentu kan. Tapi kita ahsanu amala, sebaik-baik amalan kita. Apa yang kita boleh buat? Saya buat tuan-tuan. Tapi kalau saya tak amal, saya neraka lebih awal daripada tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat. Tapi kita apa? Kita harap kita sama-sama beramal. Sebab mana tahu Ramadan ni Ramadan terakhir kita bang. Syawal ni tak sempat sambut.
Ada orang Ramadan lepas duduk sekali mengaji. Syawal sambut sekali. Tapi Ramadan ni dia tak ada, bang. Mungkin Ramadan ni kita pula tak ada. Tuan-tuan kena ingat. Dia bersilih berganti. Sama ada kita dia, sama ada tuan-tuan saya. Harap-harap tuan-tuan lah. Saya bagi lambat sikit lah. Kalau saya dulu, siapa nak ceramah? Betul tak? Tak ada lawak ya tuan-tuan. Dia tak kira tuan-tuan. Tuhan ambil nyawa aja. Sampai masa mana tahu saya balik nanti, Tuhan ambil nyawa saya. Tapi bila ambil, tuan-tuan sebutlah kebaikan. Ya Allah, Ustaz Abdullah Khairi pernah ceramah di sini. Dia masuk syurga, ya Allah, aku nak ikut, ya Allah. No? Tuan-tuan sebutlah kebaikan. Mana tahu kebaikan itu menjamin saya syurga Allah. Tuan-tuan tak pernah jumpa, saya tak kenal tuan-tuan. Tapi esok, tuan-tuan akan kenal saya. Ustaz kenal tak? Tak kenal. Ustaz, saya datang kuliah, Ustaz. Kita masuk syurga sekali. Masya Allah, seronok tak? Tiba-tiba tuan-tuan masuk syurga, saya tak masuk. Tuan-tuan pergi jumpa, ya Allah, Ustaz Abdullah Khairi itulah menyedarkan saya. Dia tak masuk lagi. Ya Allah, boleh tak saya bagi syafaat untuk dia? Tuan-tuan, boleh tak? Tiba-tiba tuan-tuan tak masuk, saya masuk. Tuan-tuan datang, Ustaz, Komplek Pendidikan Islam, KPI. KPI. Tengok-tengok, makcik mana ni? Saya duduk depan, pakai tudung warna hijau. Ya Allah, makcik ni, ya Allah, masuk Allah. Saya tengok abang, KPI Ustaz. Saya bukan KPI, Makata saya ikut. Ustaz, siapa tu? Mat Syukri. Yang mana? Yang tinggi-tinggi kurus tu. Ni. Ya Allah, dia, ya Allah, syurga, ya Allah. Tengok-tengok masuk, seronok tak? Seronok lah bang. Ingat, kakak masuk syurga, kakak akan cari suami kakak. Ya Allah, aku dah masuk, ya Allah, suamiku mana, ya Allah? Ada di luar sana, belum lagi syurga. Ya Allah, boleh tak, ya Allah? Aku nak dia masuk syurga, ya Allah. Seronok tuan-tuan, kita duduk di rumah kita bahagia. Anak kita ada 6 orang. Bahagia. Kita nak boleh bahagia tu di akhirat jadi ya. Jangan masuk neraka sudah tuan-tuan. Ada orang dia kata apa? Syurga tak nak, neraka. Nak duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah pun. Yang kata apa nama Al-A'raf ni, tengah-tengah pun hebat dah. Syurga tak rasa, neraka tak rasa. Tu pun hebat dah. Tambah-tambah masuk syurga. Makcik masuk, makcik tengok kami sama ya. Yang hisap rokok jangan tengok. Suruh berhenti dulu. Tengok, ya Allah, mereka ya Allah datang bersama dengan kami, ya Allah. Syurga mereka, ya Allah. Kita dapat masuk. Kita tidak membezakan taraf manusia. Yang penting amalan kita. Yang ketujuh, yang terakhir, bakil ataupun kikir mengeluarkan harta. Jangan kedekut. Harta punya tinggal semua tuan-tuan. Mati tinggal semua. Kan? Jadi kalau ada duit, tuan-tuan kena ingat. Tuan-tuan bantu, Allah bagi lagi banyak. Bantu Allah bagi banyak. Sebab apa tuan-tuan? Sebab rezeki Allah punya. Saya pernah jumpa ada seorang hamba Allah. Dan saya cerita dekat tuan-tuan tentang tadi ni. Dia orang attach dalam Facebook. Ada seorang kontraktor ke orang kaya di Mesir. Kalau tu dalam Facebook. Kontraktor ni tuan-tuan, dia kena serangan jantung. Jantung dia ni semua vein telah diblok. Telah diblok oleh saluran lemak. Dia pergi cek dekat doktor di Mesir, doktor kata, "Encik, semua saluran vein telah blok. Kami bukan ada kepakaran. Encik kena pergi Europe." Pergi di sana, ada satu hospital memang pakar. Kami kalau belah tak ada harapan. Pergi sana boleh. Dia orang kaya, dia naik flight pergi sana. Pergi doktor cek. Doktor cek tuan-tuan, semua jantung dia tak ada harapan dah, blok. Doktor kata, we have to do now. We have to operate now. Kena operate sekarang. Dia kata, kenapa? Semua dah blok. Encik walaupun operate 50-50. 50-50 kan? Dia kata kalau macam tu 50-50, biar saya balik dululah. Saya ada isteri, saya ada anak-anak, kawan-kawan. Saya nak minta maaf dekat dia orang. Lepas tu saya datang balik, operate lah, buatlah. Saya serah lah. Nak mati pun matilah. Dia balik-balik tuan-tuan. Biasalah balik ke rumah, aki buah tangan. Dia singgah dekat satu market. Dekat pasar tu, dia tengok depan pasar tu ada seorang makcik. Makcik tua ni
sedang mengutip sepihan tulang yang ada daging. Sepihan tulang yang ditetak kan? Apa nama tu? Tetak tulang tu. Jadi sepihan tulang tu ada daging. Makcik tu kutip. Dia tanya, "Ya ammati, wahai makcik, maza taf'ilin? Buat apa tu?" "Ana akhudha hadzal lahmun." Aku kutip ni daging ni. Buat apa? "Maza taf'il?" Buat apa? Li'akuli binti, untuk dimakan oleh anak aku. Sebenarnya dia bagi tahu, anak aku ni dah setahun tak pernah merasa daging. Jadi aku tak ada duit, aku kutiplah serpihan tulang ini yang ada isi untuk dibuat sup. Dia tengok-tengok, "Ya Allah, aku kaya. Aku tak sanggup tengok." Dia kata, "Wahai tuan pekerja ni, tuan kedai ni, apa makcik ni nak, bagi kat dia. Makcik ini aku sponsor dia selama 1 tahun." Makcik ni dengar-dengar, terus angkat tangan. "Ya Allah, baiknya sahabat ini. Kalaulah dia susah, kau bantu dia, ya Allah. Kalau dia memerlukan keperluan, kau cukupkan dia, ya Allah. Kalau dia sakit, kau sembuhkan dia, ya Allah. Kalau dia ada dosa, kau ampun dosa dia, Allah." Ni makcik ni doa on the spot. Dia terus balik. Dia bagi duit, suruh support setahun. Makcik doa. Dia balik-balik jumpa isteri dia, bawa buah tangan. Isteri dia tengok, "Bang, muka abang ceria hari ni. Ni darah mengalir, selalu pucat. Abang dah sembuh kah?" Dia kata, "Bukan, aku ada 2 hari diberi oleh doktor. Aku kena balik semula untuk operate. Aku balik ni nak minta maaf dengan kamu. Kalau ada dosa, minta maaf ya." Dengan anak-anak dia minta maaf, dengan kawan-kawan. Kemudian dia balik tuan-tuan, sampai dekat doktor di Euro. Doktor buat CT scan, cek tuan-tuan. Doktor panggil dia berdepan. Doktor kata, "Hari ni Encik, saya cek, Encik tak perlu lagi dioperate. Semua salur jantung Encik telah terbuka dengan luas. Cik makan ubat apa?" Dia pun termenung. "Doktor, saya tak makan ubat apa, doktor." "Ini ubat apa yang makan ni? Saya pun nak ubat ini." "Tak ada, doktor." Dia pun termenung. "Ubat apa aku makan?" Tiba-tiba dia teringat, makcik tadi yang dia tolong. Dia tolong sepele saja makcik ni doa orang miskin. Tuhan makbul doa, sihat jantung dia. Bang, kakak, nak dapat pertolongan Allah, tuan-tuan, ada anak yatim, orang susah bantu lah. Tambah-tambah anak-anak kita kan, ni hari raya ni, orang datang. Makcik bagi duit, jangan kira. Anak kita ingat, adik, saya nak tanya adik pergi rumah masa hari raya, ada tak rumah tak bagi duit? Ada tak? Semua bagi? Ada tak yang tak bagi? Yang bagi 10 sen ada tak? Yang bagi sikit ada? Tak ada? Semua bagi 10 ringgit? Yang bagi 50 sen ada? Tak ada? Betul kan kau ni? Saya, tuan-tuan, mana rumah yang bagi duit saya ingat. Yang tak bagi lagi ingat. Ni sampai sekarang ni, lalu kat rumah tu, pakcik ni kedekut piang. Sampai sekarang, ingat, bang, abang, kakak, raya, anak-anak datang bagilah. Walau sedikit, tanda ada. Banyak, sedikit, tanda ingat. Banyak, tanda ada. Bagi aja, dia akan seronok. Kalau boleh, dah bagi duit, suruh budak ini, adik, doa untuk makcik tak sihat. Sebut doa macam ni, "Ya Allah, sembuhlah penyakit makcik." Suruh dia doa. Anak yatim mustajab doa. Kita bagi duit, suruh dia doa. "Makcik nak minta ni, nak ambil duit ni. Adik doa, ya Allah ampun dosa makcik. Minta ni, mustajab doa." Ini kita budak datang, tutup pintu. Tak ada. Bukan nak makan, nak duit. Duit tak ada. Bang, kakak bagi RM1. Seronok budak. Kalau ada banyak, RM10. Dia akan ingat. Lalu kita, maklum tu, raya RM10. Tapi kalau tak bagi, maklum tu, bersedih saja. Pergi rumah, tutup pintu. Tuan-tuan, kita ingat tau. Kakak ingat tak kita pergi raya, orang tak bagi duit? Sampai sekarang ingat lagi. Sebab apa?
Sebab bagilah bang, suruh dia doa. Mustajab doa. Dengan izin Allah, terbuka jantungnya. Sebab apa? Doa orang yang mustaz'afin. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Apa? Buang sifat sombong ini. Yang pertama, Allahu Akbar. Sekarang dah pukul 11 dah. Sudah sampai 11 kan? Oleh itu, kita akan sambung lagi tuan-tuan bila tahun depan. Saya kosong pun tahun depan, insya-Allah saya akan buat buku cantik-cantik free of charge, saya bagi kat tuan-tuan, bagi kat apa nama Ustaz Abdullah. Tuan-tuan nanti balik cek. Tuan-tuan, saya dapat daripada Dr. Ahmad Dabbak. Ahmad Dabbak ini daripada Morocco. Dr. Ahmad Dabbak ini dia buat satu buku, saya translate aja. Allahu Akbar, cukup baik untuk penyakit hati. Ada 13. Lepas tu saya bersalam dengan dia. Dia ijazahkan cara zikir yang betul untuk buang penyakit hati. Macam mana? Tuan-tuan, dia bagi zikir. Tuan-tuan boleh, tapi syarat kena talaqi dengan saya. Orang lelaki, insya-Allah saya datang pula dapatkan sanad zikir ini. Cukup bagus. Macam mana? Dia bagi saya pejam mata. Saya depan dengan dia. Dia kata, Abdullah, iqra, baca. Saya kata, baca apa? Laisal kalam walakin qalbi. Jangan guna mulut, tapi hati kamu, dia kata. Hadza nadhifun, inilah kebersihan. Saya kata macam mana? La ilaha illallah. La tu tiada Tuhan yang disembah. Apa yang ada dunia semua letak di perut. Akhirnya buang sebagai najis. La ilaha illallah. Masukkan bahawa Allah itu segala-galanya. Zikir ini tuan-tuan, duduk macam mana pagi-pagi? La tu nafi semua. Apa yang ada, dunia ke kebesaran ni semua di perut, berak keluar jadi tai. Allah tu letak di hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tuan-tuan rasa macam mana? Dia rasa satu zuk kan? Abang, try buat. Allah nak cerita tak reti. Siapa buat, dia tahu. Itu kehebatan dapat daripada Dr. Ahmad Dabbak. Dia bagi, dia kata, amal zikir ini. Banyak dia bagi zikir-zikir tuan-tuan. Tapi kalau nak sebut semua, panjanglah. Sampai pukul 12 tak habis lagi. Kan? Kita amal, insyaAllah. Saya dapat direct tuan-tuan daripada dia. Dia pegang, dia tulis dengan kaedah apa bagi bersanad. Terus, jazah. Macam mana nak amal untuk penyucian jiwa. Ini baru 2, ada 13 tuan-tuan. 13 dia bagi, kita tanda. Kalau ada hari itu, apa yang kita nak buat zikir untuk buang ni. InsyaAllah tuan-tuan, bila hati elok, semua elok. Tubuh kita akan elok tuan-tuan, sihat. InsyaAllah, sebab inna fil jasadi muzghatun. Dalam jasad ada gumpalan. Wa iza salahat, salahal jasadu kulluh. Sihat-sihat semua. Wa iza fasadat, sakit jasadu kulluh. Badan kita sakit. Kita muka kita tak ceria sebab hati. Angkat tangan tak larat sebab hati. Nak datang kuliah tak mampu sebab hati. Tuan-tuan tahu dah hari ni saya bertolak daripada Penang pukul 12 tengah malam. Semalam tanpa tidur bawa kereta. Jam di Jelapang 2 jam, lori terbalik. Tunggu lagi sampai dekat Rawang. Saya bersahur di lembah apa? Lembah Bernam. Sahur di situ. Kemudian terus pergi ke Port Dickson sampai pukul 8.30. Kemudian ceramah di Tentera Kagat sampai pukul 12 tengah hari. Kemudian terus sembahyang Jumaat dekat sana, terus sampai di Rawang. Kemudian ada kuliah, kemudian di Serendah ada tazkirah, kemudian lepas tazkirah terus bertolak ke mana? Ke Prinsip 8. Tanpa tidur tuan-tuan, dalam sejam aja suruh anak bawa, pejam mata dalam kereta. Kemudian dah habis sana, terus pula di Al-Husna, Prinsip 9 pula. Daripada pukul 12 malam tu sampai di sini pula ceramah lagi. Saya tidur sejam aja. Kalau tuan-tuan dengar ceramah saya, tuan-tuan tidur, tuan-tuan kurang ajar betul lah. Saya sejam, 2 hari sejam aja tidur bang. Tapi hati tetap rasa semangat. Sebab apa? Sebab hati elok, yang lain okey, boleh ceramah. Kalau hati sakit, problem.
Hati okey, ceramah boleh keluar, mulut boleh sebut, tangan boleh angkat, kaki boleh melangkah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab ni ada buku tu tuan-tuan, kita buat semak. InsyaAllah tuan-tuan, kalau saya ada kesempatan, saya akan datang semula. Ustaz tu boleh panggil insyaAllah. Kita boleh buat kuliah penyakit. Kemudian kita bagi buku, tuan-tuan tanda. Kita balik muhasabah diri. Bila muhasabah, kita buat muraqabah. Kemudian kita buat apa? Kita buat taqarrub ilallah. Macam mana nak dekat? Saya akan bagi tuan-tuan zikir yang paling mudah untuk cuci hati kita. Bila cuci hati, insya-Allah yang lain. Kita jumpa lagi. Saya mohon sekarang dah pukul 11, 5 minit. Tuan-tuan, tuan-tuan buat hari raya nanti, jika ada silap dan salah sempena dengan hari raya ini, kosong insya-Allah ceria-ceriakan muka kita, hati kita insya-Allah bersinar. Yang baik itu pada Allah, yang lemah dan kesalahan saya cakap, insya-Allah Allah dan saya di akhirat esok kita sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Saya yakin tuan-tuan, dan tuan-tuan yakin. Kalau saya tak masuk, tuan-tuan tariklah saya untuk masuk syurga. Tapi esok tengok tuan-tuan, mari kita sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah, yang lemah kelemahan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ni? Oh, masya-Allah.